ketahui olehmu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an wujudil ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu. Mu tu as-salik lah, balik pada salik. Apa kata dia? Bahawa syuhud itu daripada tiada hulul. Apa mana hulul? Mana tiada bertempat Allah pada mana-mana tempat yang dilihat oleh salik tu. Syuhud. Maklumlah. Syuhud. Ni kita faham. Kita tengok orang. Tengok orang ni alih lah ni, bukan nak bekah lah ni. Orang ni jugalah misal. Kita tengok orang. Bila tengok orang di sini kita nampak apa? Kita nampak Allah. Itu syuhudnya dengan mata hati kita. Maka dia bukanlah mana Tuhan duduk di sini. Kalau duduk sini itu mana hulul, mana bertempat Allah Ta'ala di tempat apa yang kita tengok. Macam mana yang dikatakan oleh Hallaj bila ditanya, ya Hallaj, ma fi jubbatika ya Hallaj, ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubah aku melainkan Allah. Bukan makna lagi itu yang ada di bawah kata Hallaj ni kufur. Kerana apa? Kerana mengaku diri dia jadi Allah. Maksudnya Tuhan duduk sini. Bagaimana? Soalannya macam tu. Macam orang yang agama ni mengatakan Tuhan duduk di lembu. Gitu. Itu makna hulul. Faham tak? Kita duduk mengaji tauhid tu pun hulul lah. Hulul. Makna dia bertempat Allah. Makna dia bahawa syuhud itu daripada tiada hulul. Mana tidak bertempat Allah Ta'ala pada mana-mana tempat yang dilihat oleh salik. Orang yang berjalan tadi ni. Dan tiada tersentuh. Tiada bertempat dan tiada tersentuh. Kalau Tuhan bertempat, kita boleh sentuh. Macam kita duduk sembahyang, kita talar belah mana? Talar belah Kaabah. Sujud pergi belah Kaabah, bukan kita sujud, kita sembah Kaabah. Mana? Kalau sembah kat mana dia? Bukan makna dia Baitillah Tuhan duduk di situ. Rumah Tuhan duduk di situ. Tak. Tahu tak? Kalau itu dia yang panggil Baitillah ni, orang ulama kata idafat baitun kepada Allah, mana idafat li takrim ataupun idafat li tashrif. Idafat kerana nak memuliakan tempat itu saja. Kata tempat tu mulia disebut Baitillah, rumah Allah lah. Tapi memuliakan tempat. Jadi bukan Allah Ta'ala duduk di situ. Jadi kalau Tuhan duduk situ, mana dia bertempat, kita boleh sentuh lah. Boleh tersentuh. Ini bukannya, bukan maksud dia begitu. Dan tiada berbagai, yang baca bagi, mana tiada berbagai, mana tiada berjenis daripada segala bagai jisim. Tak berbagai, mana tiada berjenis daripada segala bagai jisim, segala jenis jisim. Dia Tuhan pun bukan berjisim. Sebab tu bila orang yang i'tiqad dia sembah Kaabah, hukum dia kufur. Kenapa? Kerana Kaabah tu jisim. Kita bukan sembah jisim, kita sembah Tuhan. Allah Ta'ala tu tak berjirim, tak berjisim. Siapa yang i'tiqad sembah jisim jirim, maka hukum dia kufur. Hasil tu. Tu tak boleh. Macam lah orang sembah okong tu benda-benda berketui, benda berjirim, kufur dari situ. Walaupun yang dia i'tiqad ada di sebalik, tak boleh benda tu. Kita bukan sembah tu. Tapi kiblat sembahyang kita belah Kaabah. Betul? Kiblat doa atas langit. Betul, angkat tangan atas langit, bukan Tuhan duduk atas langit. Tu kiblat doa. Yang macam tu. Jadi ala kulli halnya baik. Dan tashbih, tiada bagai jisim dan tiada bagai tashbih. Maksudnya tidak ada perumpamaan. Tidak ada perumpamaan. Tak boleh dia lagu ni. Tak sah kita buat umpama. Kerana apa? Kerana Tuhan laisa kamislihi syai'. Orang mengaji laisa isim nafi. Bila dia main kat ni, dalam kaedah orang mengaji laisa kamithlihi syai'un. Ambil syai'. Syai' ni mana sesuatu, mana maujud. Al-maujud mana tiap-tiap benda yang ada, dia panggil syai' belakang. Tak kira lah benda tu, syarat ada, dia panggil syai' belakang. Tapi Mu'tazilah maujud
syai ni maujud pun dia maujud, makdum pun dia. Kita ahli sunnah maujud kena pada maujud saja, syai sesuatu. Orang mengaji laisa isim nafi. Faham tak? Isim nafi. Isim nafi ni lepas tu kami selih ni tasbih dia. Adat tasbih. Nah, perumpamaan syai'un ni dia panggil sesuatu, dia panggil nakirah, dia tak ada lam. Bila nakirah, orang mengaji kaedah an-nakirah ni, isim nakirah ni dia jatuh di halaman nafi. Maksudnya dia duduk di selepas huruf nafi, mana dia tidak ada sesuatu. Sesuatu tu apa? Sebab itu dia tak buat alif lam. Apa benda pun tak seumpama Allah Ta'ala. Sebab tu Tuhan bukan bertashbih. Boleh faham tak? Tak boleh nak buat misal. Macam kita kata kat awang, awang dia tak, hang ni macam lembu. Nah, dia tengok ke rupa ni bukan lembu orang kaki 4 lembu, kaki 2, tak serupa Tapi ada tak jalan boleh buat serupa? Ada tasbih perumpamaan boleh? Tang mana? Tang bodoh budak ni serupa lembu dah. Boleh sah kita buat umpama. Faham tak? Gitu. Awang ni pokok, tang perangai duk loncat tu dah. Ada juga serupa dengan kera dah. Boleh sah. Tapi Allah Taala ni laisa kamitslihi. Tidak seumpama. Apa pun maka Allah Taala tak boleh duk tasbih kita kata. Tak sah tasbih kerana tak ada jalan. Baik. Tetapi tu dia panggil itidrak ibtali, nak membatalkan. Tetapi adalah Allah Ta'ala atas barang yang ada ia atasnya, atas barang. Allah Ta'ala tu ada. Tetapi walaupun macam tu, walaupun Tuhan ni tak hulul. Boleh? Allah Ta'ala ni tak hulul, Allah Ta'ala ni tak tashbih, Allah Ta'ala ni tak berbagai, tak jirim, tak apa semua tadi. Tetapi dia nak membatalkan semua benda tu. Itu ibtali ni. Tetapi adalah Allah Ta'ala ni atas barang. Barang ni kata apa? Kelakuan lah senang. Atas barang ini, atas kelakuan yang ada ia atasnya, atas barang. Lagu mana? Lagu yang kata atas barang ni, yakni panakan sifat kita zuhir di sifat Allah. Faham tak? Dan panakan zat kita zuhir zat Tuhan. Nah, hada syuhud. Ini yang katakan syuhud. Jadi atas apa yang dia syuhud dia lah. Wa imma dia nampak af'al, wa imma dia nampak zat, wa imma dia nampak tak? Atas apa yang dia syuhud. Tapi bukan Tuhan di situ, faham tak? Ini dipanggil syuhud. Apa yang dia nampak atas benda tu. Sebab tu ni yang ulama kata ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi. Tidak aku tengok satu-satu benda melainkan aku tengok Allah Taala pada benda tu. Boleh faham tak? Maksud dia atas barang, atas kelakuan dia, benar? Kalau dia fanakan af'al dia, maka dia akan nampak af'al Allah Taala di situ. Faham tak? Bukan dia nampak ni. Kalau dia fanakan sifat dia, maka di situ dia akan nampak sifat Allah. Tengok dia fana tahu tak? Itu atas kelakuan dia sendiri, benar? Bukan makna dia seumpama dia boleh tengok macam tu, faham tak? Dia bukan seumpama, bukan tasbih, bukan apa, tapi atas barang kelakuan dia tu sendiri. Orang yang syuhud tu, kalau dia fanakan zat, maka dia akan nampak zat Tuhan di situ. Faham tak? Di situ. Tengok atas kelakuan dia sendiri. Macam mana keadaan dia? Bukan ke semua ni. Bukan api yang tinggi lah, yang baik tak tu habis lah. Dia tak ada lah. Gitu. Kadang-kadang orang dia syuhud tak af'al. Dia nampak af'al Tuhan di situ. Bukan mana Tuhan duduk di situ. Cara kelakuan dia sendiri. Kaedah mana syuhud dia, tuan-tuan? Dia sampai tahap-tahap mana? Wallahualam. Orang nampak pandai tak. Hang tengok. Alat ada apa dalam baju tak ada Tuhan. Nampaklah. Situ. Halang mengaku jadi Tuhan. Dalam baju dia ada body dia lah. Bila dia kata tak ada apa, Tuhan, maksudlah dia mengaku jadi Tuhan lah. Bunuh lalu alas. Nampaklah. Situ. Awak atas kelakuan kita. Kok mana kita pandang? Pandang zat nampak zat, pandang sifat nampak sifat. Nampak? Lepas tu kita bila fana tu, itu dia panggil fana lah. Bila fana zat tu, makam fana ubillah. Bila fana billah, kita kena fana pula sekali lagi. Fana kata diri kita fana, baru dia nak bakar.
Al-fana'ul fana' baqa. Baru nak baqa. Tidak. Terhijab situ. Kadang-kadang ada orang terhijab dengan zulmah. Senang. Betul tak? Kerana dia hijab dengan kelam. Macam orang buat maksiat. Dia tahu. Dia buat salah. Dia senang taubat. Kerana dia buat atas maksiat. Dia kita takut kita buat maksiat atas kita tercerah. Nampak tak? Dia terhijab dengan nur. Dia bagi. Nampak? Dia berasa dia buat kebajikan, tapi hakikatnya dia buat dosa. Hak ni jaga. Nah, orang duduk dalam disko dia tahu salah aku ni. Dia memikir. Tapi kita duduk masjid kita rasa kita betul dah. Padahal kita duduk buat dosa. Mana dia terhijab dengan nur. Sebab itulah tenggelam dalam air senang selamat. Nak abang kata pasal dia tak boleh nyawa. Mana? Tarik dia pada air selesai. Tapi kalau lemah tak ada darat, tak ada ubat. Habaq saya pergi kalau orang tu tahu aku lemah lah budak ni, tak ada ubat nak ambil buat ni. Dia lemah tak ada darat, sudah lah. Faham ke tak? Ni saya tak boleh. Aku lemah lah budak ni, sudah. Tak ada ubat nak ambil buat hilang lemah dia. Tu dia panggil lemah tak ada darat, jaga. Takut di situ. Wallahualam. Hak ni dia panggil sesat dalam terang. Sesat dalam nyata. Baik. Jadi tetapi itu nak membatalkan segala-gala tu adalah Allah itu atas barang yang ada ia atasnya. Jadi Allah Ta'ala tu, maka dia zuhir Allah Ta'ala tu dalam syuhud dia, kezuhiran dia dalam hati dia tu atas barang yang dia atas tu. Kalau dia fanakan af'al, nampak af'al Tuhan. Kalau dia fanakan sifat, nampak sifat Tuhan. Kalau dia fanakan zat, nampak zat Tuhan. Itu saja. Lama. Bukan makna Tuhan hulu di situ, bukan makna Tuhan tashbihnya di situ. Nampak? Boleh kan? Situ ya Allah. Tengok, qala musannif rahimahullah taala. Daripada segala sifat kesucian. Lagu mana ni? Hak ni dia bayan pada mana? Bayan bagi kata Allah Taala tu atas barang. Bayan kata barang. Lagu mana barang? Kelakuan lah. Senang. Barang. Apa dia barang? Daripada segala sifat kesuciannya. Kesucian Allah Ta'ala. Itu yang dia nampak. Bukan dia nampak Tuhan. Dia kata tengok pokok nampak Tuhan. Bukan Tuhan duduk situ. Sifat kesucian dan kesempurnaannya, kesempurnaan Allah, dan ketinggiannya, ketinggian Allah Ta'ala. Di situ dia nampak. Nampak? Situ. Ni kena pi kepada perbahasan sifat mukhalafah. Kena situ. Pada sifat mukhalafah. Ya Allah, itu dia nampak. Dia nampak sifat kesucian Tuhan, dia nampak sifat kesempurnaan Tuhan, dia nampak sifat kepujian ataupun ketinggian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Dia nampak di situ. Itu makna syuhud. Daripada satu-satu benda, dia nampak di situ. Maka kita ni dia panggil mazhar, tempat nyata. Maka Allah Ta'ala tu zahir. Allah Ta'ala tu, itu sifat dia, itulah zat dia. Nampak tak? Sifat Allah Ta'ala zahir. Huwa zahiru wal batinu. Allah Ta'ala tu zahir. Tuhan sebut asma husna az-zahiru apa kita nyanyi dah. Az-zahir. Itu Allah. Itu nama dia menunjukkan kata sifat dia. Allah Ta'ala tu zahir. Bila Tuhan tu zahir, dia nak diri dia orang tengok, orang nampak. Maka dia menzuhurkan kita. Faham tak? Menzuhurkan kita, maka zuhurlah kita ni. Maka dia yang bagi zuhur. Bila zuhur kita ni jadi, maka kita dipanggil mazhar, tempat telek, tempat nyata, tempat zuhir. Zuhir apa? Kepujian Tuhan, ketinggian Tuhan, kesucian Tuhan. Nak tengok mana kepujian Tuhan, ketinggian Tuhan? Ni kepandaian Tuhan. Nampak tak? Kalau Tuhan tak ada ilmu, tak ada kudrat, tak ada iradat, tak boleh nak buat. Nampak tak? Dia nampak situ. Tu kalau orang yang syuhud bidang tu. Kesifat af'al ya Allah. Masing-masing. Hak ni kita tak boleh nak abang. Faham tak? Bukan tak boleh nak abang. Nak abang kata tak sama. Kalau Tuhan zuhir dia belah tu. Kalau Tuhan zuhir kau ni belah tu. Betul. Pasal dia ilmu zauqi, ilmu perasaan, rasa, faham tak? Dia perasaan. Hak ni yang ulama kata man lam yazuq lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Nak tahu rasa sendiri. Betul tak? Ni orang main kereta je. Dia apa? Musang king dengan duri hitam sedap.
Sedap lu ke mana? Aku duk makan rayyan biasa, rayyan mana ada dia tak sedap. Dia tak boleh nak tahu walaupun dia biasa makan rayyan ni, tapi dia tak boleh tahu. Orang yang tahu biasa makan tu pun sedap tu ke mana? Sedap. Dia tahu. Dia tak tahu. Nah, jadi masing-masing rasa, masing-masing tahu. Ya. Tapi siapa malam yazuk lam yadri, siapa tak rasa dia tak tahu. Rasa dulu baru tahu. Gitu. Arwah Tok Guru Haji apa ni Allah di situ Al-Ustaz tu Alok Mengkudu, abang pada tu Tajudin, abang pada ni daripada 3 orang geng depa tu guru belakang mengaji pada kepada dulu lah. Bila pakat-pakat balik kat duduk pondok apa semua, satu hari duduk abang dia tanya, qada ni lagu mana? Tu guru dah ni apa ni yang kata qada ni lagu mana? Qada tak bahawa tak timbul tak cilik masalah. Dia tak cilik masalah. Satu tahun dia tak puan, kita tanya Pak Dah. Dia pun nak tahun tu dia nak pergi Mekah. Dulu kapal ayak dia tak naik kapal pergi Mekah. Tahun ni bukanlah maksud dia nak pergi buat haji lah. Dia pun haji habis lama lah. Pergi sebelum dulu sampai awal belum pergi jumpa Pak Dah. Jumpa Pak Dah tanya Pak Dah. Pak Dah kata qada ni lagu mana boleh kata qada tu. Pak Dah cekak penumuk tak betul. Muka tak jadi derih. Aduh tak jadi derih. Tak. Terus sama Pak Dah suap menunggu dia. Dia kata mau lari apa? Cari mampu. Dia tak cari penyakit, duduk tunggu. Nah, cari penyakit duduk tunggu. Nah, Pak Dah tak menunggu ah. Dia tarik. Dia lari, dia tahan lari apa? Dia tak cari mampu, dia cari penyakit duduk tunggu. Nah, kena penyakit lah. Dah mau nak tahu qada ke nak rasa tengok. Pak Dah jawab gitu. Nah, jadi itu nak abang kata tak rasa tak tahu, orang rasa orang tahu qada tak ke mana dia. Ni ketentuan Allah Taala. Nampak tak? Kata qada. Ni orang ada ilmu dia cakap gitu mudah-mudahan. Gini perasaan ni. Sebab tu kadang-kadang benda lagu ni cerita kat orang pun tak boleh pasal dia tak rasa, faham tak? Orang yang rasa dia tahu. Gitu. Itu kesucian Allah Ta'ala, itu kesempurnaan Tuhan, dan di situlah ketinggian Allah Ta'ala. Baik, tetapi istidrak untuk nak tolak faham. Tetapi telah berlaku adat. Kebanyakan adatnya Tuhan buat bagi berlaku adat. Pasal apa? Memudahkan kita makhluk. Allah Ta'ala boleh buat belakang walaupun menyalahi adat biasa. Itu hak Allah. Kerana kita makhluk dia, semua makhluk dia boleh. Macam dia buat pada Nabi-Nabi itu panggil mukjizat. Kerana benda yang menyalahi adat. Sebab tu dia panggil mukjizat adat. Amrun khariqun lil adat. Perkara yang mencarikan adat. Berlaku. Tak terbakar pun, tak hangus pun Nabi Ibrahim. Bukan sehari, 40 hari weh. Kayu api sama besar gunung lidang. Punya himpun. Berlaku kepada Nabi kita Isra Mi'raj. Itu perkara mencarikan adat. Banyaklah benda-benda dia pada Nabi-Nabi yang lain. Tapi Allah Ta'ala buat berlaku adat. Berlaku adat kerana pada Nabi-Nabi ni kerana nak sebagai alamat, tanda apa semua, tak kira lah benda tu dah. Kerana berlaku pada wali-wali itu, dia nak abang kata benda yang karamah, kemuliaan Tuhan bagi kerana menyalahi adat. Tapi Allah Ta'ala tak buat kat kita kerana kebiasaan adat berlaku pada kita. Pasal apa Tuhan buat itu? Memudahkan kita. Selalunya kita makan buah durian, kita nak tanam pokok durian, nak bagi anak cucu makan, kita buah biji durian. Betul tak? Naik pokok durian, kita buah rambutan, naik pokok rambutan. Buah padi, naik pokok padi. Tapi kalau Tuhan nak bagi tumbuh pokok lain boleh? Boleh. Tanam durian, naik cepedak, tanam cepedak, naik nangka. Tanam rambutan, naik buah manggis, takkan mampu kita. Lepas tu kita beli tanah oleh-oleh. Aku ni nak pergi nak buat busun durian ni. Aku nak buat busun durian. Aku nak tanam pokok apa ni, tak nak pergi naik buah durian lah. Jenah teka api. Betul tak? Jenah teka. Pasal apa? Kalau menyalahi adatnya, payah. Jadi menyusahkan hamba dia lah. Jadi lepas tu Allah Ta'ala buat barang yang berlaku adat. Kebiasaan dia macam tu. Tapi kadang-kadang Tuhan buat juga menyalahi adat. Nak bagi kita memikir. Bukan hampa yang duk pegang adat hampa tu. Hampa pegang aku ni. Gitu. Itu. Habis tu dia kata gini. Itu dia kata. Tetapi telah berlaku adat. Itu.
Allah Ta'ala itu bahawa tajalli ia Allah pada barang yang dikehendakinya. Daripada segala mazhar. Apa mazhar ni? Akuan lah, kena pada diri makhluk ni, akuan, mazhar, akuan. Maka berlaku ada Allah Ta'ala tajalli barang yang dikehendakinya, pada barang yang dikehendakinya daripada segala mazhar. Jadi mazhar, af'al dan sifat dan asma' dan zat, itu mazhar dia dah. Mazhar mana? Mazhar af'al ke, mazhar sifat ke, mazhar af'al ke. Tapi kalau kita tengok, kita bukan nampak tanpa pun. Ini tak? Itu. Tengok batu buruk. Nampak batu buruk tu kita. Orang ni itu mazhar. Pada segala mazhar bagi dikenaki daripada segala mazhar bagi aulianya, bagi wali-wali dia. Tiadakah engkau ketahui bahawasanya tajalli Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi Musa pada rupa api. Nampak? Itu dia panggil surah, rupa api. Allah Ta'ala tajalli bagi Nabi Musa pada rupa api. Hanya adat tu zuhir tajalli Tuhan pada mazhar dia. Adatnya lagu tu. Jadi Allah Ta'ala nak tajalli pada api tu, kerana Tuhan buat api kerana orang dia kena itu, dia kena. Faham tak? Adatnya gitu. Nah, kalau tajalli benda pelik-pelik, tak tahu, kita tak nak tengok. Jadi dia tajalli pada Nabi Musa, tajalli atas rupa api. Benar? Yang Nabi Musa tinggal bini dia tengah padang pasir yang mengandung tu, yang pi di itu, Tuhan kata fakhlaqna alaih, hang cabut kasut hang ni dah. Innaka bil wadil muqaddas itu lah. Semuanya hang di dalam wadi yang suci ni lah. Pi di pokok tu dengar api bercakap lah, ana rabbukumul a'la lah. Apa la ilaha illa ana lah. Fa'budni, yang kena semua aku lah apa semua. Nampak? Jadi Allah Ta'ala tajalli atas rupa api. Itu mazhar. Nah, jangan faham kata Allah Ta'ala tu Tuhan api. Dah. Itu mazhar, itu dipanggil surah, gambaran. Dia nak buat macam nak bagi tahu adatnya itu. Nah, bukan Tuhan jadi api, tak ada. Api tu Tuhan buat, tapi dia nak mazhar dia. Benar? Itu mazhar dia. Mana hanya adat ni zuhir, dia panggil zuhir tajalli Tuhan pada mazhab tiap-tiap sesuatu. Tapi bukan Tuhan duduk pada mazhab tu. Kau faham tak? Bukan Allah Ta'ala pada mazhab tu. Tapi Nabi Musa ni dia orang tinggi, maka di situ dia nampak Allah. Dia nampak zat Tuhan kerana dia tajalli, kerana dia syuhud kepada zat Allah. Faham tak? Dia nampak tak Allah? Itu Allah kata dia. Boleh faham tak? Ni nak tangkap semua ni. Itu Allah. Pasal itu syuhud dia. Faham? Dia dah sampai tinggi. Itu syuhud dia. Allah dah. Tapi itu bukan mana Tuhan duduk di api tu. Bukan, itu mazhar Allah saja. Faham tak? Di situ. Maka di situlah dia nampak zat Allah. Bila dia nampak zat, dia tenggelamlah sifat dia. Faham tak? Macam kita lah. Bila kita duduk abang misal, kita tak kenal orang. Bila tak kenal orang abang, dia ni putih-putih, tinggi-tinggi, hampir cari. Lalu ada kedai ni. Kedai mamak ni. Dia ni putih-putih, tinggi-tinggi, rambut rintin sikit lah. Lalu guni-guni lah. Orang cerita kat kita. Jadi bila kita tak kenal orang ni, bila kita naik kereta, dia naik motor, tengok parti, tengok putih-putih, tinggi-tinggi ada lah, tengok rambut tak rintin bukan dia. Kita hanya kenal sifat. Faham tak? Belum kenal Tuhan ni. Kena sifat. Jadi kita masih lagi memandang kesifatnya. Tiba-tiba bila kita jumpa, ni dia kot. Pipi tanya semua, betul? Dia tak betul? Bila kita dah biasa sembang dia, kita kenal dia, esok kita kita tak pandanglah kepada rintin-rintin, tinggi-tinggi putih, kerana kita dah kenal zat dia. Faham? Terus tuju ke zat. Faham tak? Maka di situ kita tak nampak dah, maka tenggelamlah sifat di dalam zat, kerana zat tu terlebih ni. Boleh nampak lah. Jadi Allah, Nabi Musa dia tak pandang tu. Dia nampak itu Allah. Pasal apa? Kerana dia syuhud dia dah sampai kepada zat. Lebih boleh sana dah. Dia kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadi orang yang memikir tu Tuhan buat jadi rupa api, Tuhan dia api. Dah. Tu dia bercakap pula ana lah. Itu mazhar dia. Faham tak? Itu mazhar dia. Kita atas syuhud. Masing-masing syuhud. Gitu. Maka zahirnya macam tu lah.
Maka bukanlah Tuhan duduk pada mazhar, tapi nak pandang Tuhan tu kena ada diri, ada nafsu, ada diri. Satu benda pada sesuatu lah juga. Nampak tak? Kita nak tengok satu benda kena ada diri benda. Kalau tengok tak ada apa ni, kita tengok tak ruang kosong. Jangan tengok dinding tu lah. Dinding. Tengok tak ruang kosong. Kita nak nampak apa? Tak boleh nampak Allah Ta'ala. Tak boleh nampak kerana tidak ada benda. Jadi kita nak tengok zat Tuhan, nak tengok sifat Tuhan, af'al Tuhan, kena tengok di benda. Nah, tengok di benda. Nah, di sini kita nampak apa? Kalau kita tengok, pandai kawan ni. Nah, pandai kau ni. Kita dulu ni, siapa mula-mula reka benda yang kita tu? Kadang-kadang kita duk fikir, siapa mula-mula reka? Kita nampak ke ni? Pasal apa? Kita nampak keindahan benda ni dah. Jadi kepandaian kawan tu lebih. Tu kalau ni orang yang syuhud lebih lagi dah kepada zat terus. Tak nampak dah ke af'al. Nampak situ. Maka ini mazhar dia. Jadi kena tengok ke diri benda. Kena ada diri benda baru dia nampak. Sebab tu Tuhan ni dia kena ada nafsu pada sesuatu juga. Dia tak dapat musyahadah juga kalau tidak kita lihat pada apa benda. Tak ada. Tak boleh kita nak musyahadah. Nak syuhud tak boleh. Faham tak? Jadi ala kulihannya kena tengok ke benda, maka atas syuhud kita lah. Maka kalau orang yang sikit syuhud dia nampak takat dia lah. Nah, orang yang tinggi kuih banyak sikit, orang yang tinggi lama-lama kalau orang yang besar nampak zat tenggelam habis habis. Nah, bukan mana orang sufi ni, orang ni menafikan Tuhan bersifat lah. Tuhan tak ada. Jadi Mu'tazilah pula tu. Maksud dia bukan depa menafikan di segi i'tiqad depa mengaji tauhid okey macam kita. Cuma bagi depa ni Tuhan tak ada dah sebab kerana depa tenggelam di dalam zat. Orang kata kerana depa syuhud depa dah melepasi pada sifat terus nampak ke zat Allah Taala. Lewatlah situ. Tapi nak tengok Allah Taala maksudnya nak syuhud kena syuhud ke benda. Kalau tak ada benda kita tak boleh nak syuhud apa-apa lah. Maka kita nak tahu pandang benda ketinggian Allah, kepujian Allah, ke apa semua-semua ni lah kena tengok kepada ada benda baru boleh syuhud. Nampak tak? Bukan Tuhan duduk di situ. Jadi Allah Ta'ala pernah benar dia ada cerita dalam Quran kita. Nabi Musa tengok api ya, bercakap dengan api ya. Tuhan paduhang jadi rasul apa semualah. Nanti Allah. Tuhan kata apa dia duduk tangan hang Musa. Dia kata tak ada tongkat aku lah. Apa? Ya asaya ya tongkat aku lah. Hang lepak. Hang buat apa tongkat ni aku dah buat halau kambing ya. Hang lempak jadi ular besar dah. Ayatun tas'ah ular besar. Betul. Jangan takut hang pegang balik jadi ni balik apa? Situ cakap ni. Nabi Musa bercakap dengan apa? Dengan Allah. Allah rupa lu mana? Api. Nampak? Bagi kita itu mazhar dia. Faham? Jadi orang yang tak faham dia kata Allah Taala api. No, situ. Banyak lagi ni contoh. Tu dia kata tu. Ketahui bahawasanya tajalli Allah Subhanahu wa taala tu pada adatnya, pada adatnya, kebiasaan adatnya Subhanahu wa taala bagi Nabi Musa alaihi salam pada rupa api yang dijadikan. Rupa api yang dijadikan yang melihat ia Nabi Musa akan rupa api tu pada sisi syajarah pokok kayu. Maka mendengar ia Nabi Musa akan seruan Allah Ta'ala. Apa Tuhan seru? Iaitu firman Allah Ta'ala, innahu anallah. Api dia cakap lah. Dengar seruan, innahu anallah. Padahal suara tu pun suara Tuhan. Allah Ta'ala yang menjadikan suara. Tuhan tak bersuara. Jadi Tuhan yang buat suara, faham tak? Maka suara tu mengaku anallah. Itu tajalli, itu surah gambaran dia. No? Bukan diri Tuhan. Hakikatnya lah. Itu makam tajalli dia. Gitu. Innahu anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Artinya bahawasanya pekerjaan itu aku Allah Ta'ala. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar hanya aku. Dan tiada mungkir Nabi Musa. Maksudnya tak mungkir. Nabi Musa ni tak membantah. Mungkir tu mana? Tak bantah. Kok dia kata hang bukan Tuhan lah. Tak. Nabi Musa tak bantah. Dia terima. Hang kena sembah aku Tuhan. Nabi Musa tiada mungkir Nabi Musa akan tajalli Allah pada mentakwilkan tajallinya Allah pada mentakwilkan dia. Percaya ia
Nabi Musa dan membenar ia Nabi Musa. Kok dia dah membantah kata hang bukan apa, dia mentakwil kan. Dia ada Nabi Musa percaya, terima lah. Nabi terima. Ya Allah. Dan membenarkan ia, dan Nabi Musa membenarkan itu dia buat apa yang dia terima malam tu. Kena jaga hak ni. Takut orang kita kadang-kadang dia mengaji dia ni hukum Tuhan di situ, nampak? Jangan Hubaya. Jaga-jaga parti-parti Hubaya tu mana dia? Ini bahasa Indon dah ni. Ini bahasa Aceh ni Hubaya ni. Tapi dia ada juga dalam kitab Tani dah. Dalam kitab Tani. Pasal apa? Bahasa tu tidak orang Tani apa kata sebut Hubaya ni. Apa ni jawab? Ada dalam kitab Syekh Ahmad ni telak macam telak ni. Hubaya ada. Padahal bahasa tu bahasa Aceh. Main mana dalam kitab Tani tak. Rupanya gini guru dia dulu pernah dia mengaji kepada orang Aceh. Sebab tu dia pakai bahasa guru dia lah. Hubaya. Makna awas. Jaga. Hei sekalian ikhwan, sekalian kawan-kawan, saudara. Hendaklah kerjakan dan amalkan musyahadah itu pada tiap-tiap tempat. Jadi kita kena musyahadah pada tiap-tiap tempat. Syuhud lah. Jadi nampak apa? Nampak kita kata aksiden kan? Kita tengok. Allah Ta'ala ni nak zuhirkan dua benda je. Mazhar Tuhan di situ. Allah. Ni di dalam dunia kita hari ni, Tuhan nak zuhirkan dua sifat, dua benda je. Satu mazhar lutuf. Lutuf ni lembut. Satu lagi mazhar qahar lutuf, lembut Tuhan. Ni kita main mengaji ni, duduk dalam ni lah. Mengaji kita duduk dalam mayang lah, masjid semua itu mazhar lutuf ni. Ini qahar, tengok aksiden, tengok apa orang bergaduh apa semua lah. Itu Tuhan nak tu mazhar. Aku tu bila kita tak syuhud, kita dah nampak tu. Berani kawan tu. Nampak berani kawan tu. Dia tak syuhud. Tapi Tuhan nak nyatakan, itu mazhar aku. Itu aku. Faham tak? Itu mazhar aku. Tapi kita orang yang terhijab ni kan. Itu terhijab ni. Apa yang menghijab kita? Aku anak. Lepas itu Tuhan tak terhijab. Kita yang terhijab daripada Allah Ta'ala. Apa yang menghijab kita? Ni, pandangan kita. Kita pandang satu benda. Diri kita. Maksudnya diri kita sendiri yang menghijabkan kita daripada memandang Allah Ta'ala. No. Buka. Ya Allah. Pandang. Tunggu apa? Ni hak kita. Minta kat Tuhan. Lepas tu dia suruh kita amalkan. Dia kata, kerjakan dan amalkan musyahadah itu pada tiap-tiap tempat dan zaman, pada tiap-tiap masa. Zaman tu bahasa Arab, masa. Tiap-tiap tempat duduk, kita tengok apa pun kita syuhud. Mutasyahud ni kita ni tak boleh syuhud, mutasyahud buat syuhud, biar pi buat dulu pun. Bila puak nampak kita mikir terbit ni belah kali baru kita balik. Ya Allah Ta'ala ni kerja buat Allah Ta'ala. Pasal kita orang baru dia kena ada riyadhah. Mai bila dah sampai ni boleh nampak kamu tengok sama tak apa. Mana? Tapi kalau tak ajar sampai mampu mampu dengan duk kelam tu nampak? Sebab tu kena syuhud. Sebab tu dia kata syuhudkan pada tiap-tiap tempat, pada tiap-tiap masa. Belajar-belajarlah. Mula memang tak nampak tu. Bara dulu. Pang sepak bara. Selaka. Itu yang terbit dulu. Biar-biar baru-baru lepas Allah baru nampak Tuhan lah. Allah buatlah Tuhan kendak kau tu lah. Baru nampak di situ nampak situ. Nampak? Baru nampak situ. Tak apa, habis. Kalau hak yang tak nampak baru apa yang sudah selesai ni baru habis gitu. Jadi pasal kita tak pernah syuhud. Pada tempat dan zaman masa. Dan jangan jemu daripada musyahadah. Pasal apa? Ilatnya supaya beroleh segera kerajaan dan persalinan karamah. Jadi orang yang dapat syuhud, dia Tuhan akan bagi kerajaan kat dia. Maksud dia kerajaan ni
dia lebih daripada raja yang segala raja ada atas dunia ni, dia lebih lagi. No. Sebab tu Nabi kata man ata Allah faqad ata'ahu kulla syai. Barang siapa yang taat ke Tuhan, segala makhluk taat ke dia. Raja ni orang yang taat ke dia, rakyat dia ya, orang lain tu sah. Nampak tak? Tapi bila kita taat ke Allah Ta'ala, makhluk ke semua taat ke kita. Kita apa? Perintah angin, angin. Begitu yang berjalan selangkah dah sampai. Nah, semua jadi turut kehendak dia lah. Anak kedua apa? Tentera raja puas kat. Dia tentera dia apa? Apa kalau mau pegang apa? Jadi belakang. Raja lebih pada raja tu kerajaan Tuhan. Ganjaran. Kat sini ganjaran. Ni hak dia kerajaan. Ganjaran dan persalinan karamah. Kerajaan dan persalinan karamah. Dia tulis ganjaran, bukan ganjaran, kerajaan. Sebab tu siapa dia wali-wali ni? Khalifah Allah. Siapa khalifah? Pemerintah Allah, pengganti Allah Ta'ala atas muka bumi. Nampak? Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ni diwarisi kepada orang-orang yang salih. Kalau tak ada apa ni, gulung lama lah tu, kutub lah apa semua kan. Sebab ada apa ni, mereka yang nak memerintah. Raja kita ni nampak pada zahir hakikat memerintah mereka. Kalau tak ada apa ni, Tuhan gulung belakang. Baik. Dan persalinan karamah. Karamah ni mana? Kemuliaan daripada Tuhan. Ikutlah Tuhan nak pergi ke mana. Kita duk nampak karamah ni, nampak hak pelik-pelik tu bagi karamah lah. Dah kemuliaan Tuhan, ikutlah Tuhan. Tuhan mulia. Dia tu bila mulia dah, itu secebis daripada kemuliaan yang Tuhan bagi. Sebab kemuliaan dia dah, sebab Tuhan muliakan dia, Tuhan bagi lah. Sikit lah. Bagi mereka karamah, betul-betul karamah ni lah, pelik-pelik ni lah. Karamah ni bagi orang wali-wali ni macam perempuan haid dia. Bagi mereka satu benda yang cukup kotor. Kerana sebab benda tu mereka terbuka dengan Allah Ta'ala. Faham tak? Maksud dia orang tahu mereka agama. Boleh mereka nak hijab. Hijab ni. Lepas tu kita bilang cerita tu ya. Yang zaman apa? Abdullah bin Mubarak tu, ada kawan tu baca doa kan. Baca doa hamba, seorang hamba yang di rumah orang hamba. Baca doa sama-sama habis baca doa, hujan mai terus. Cerita rarah. Hujan mai terus. Sampai Ibnu Mubarak, ulama hadis yang cukup besar, ulama besar. Oleh Tuhan tengok. Pelik. Dia tu ni. Apa doa dia? Ya Allah, dengan kasih sayangmu yang ada pada aku. Doa gitu. Dia kata hamba-hambamu ni, dia kata hajat kaya hang bagi isap kat depa seolah lagu tu kan. Sama habis doa, pok sapu muka, nampak awan mai tu awan hitam. Turun hujan dah. Ibu Mubarak tengok tu. Ikut pergi tengok. Tuju masuklah rumah orang jual hamba, kedai jual hamba. Dia mau patah balik tahu tempat dia. Esok mai tengok. Dia kata saya nak beli hamba. Itu kena tak buat duit pergi mayang apa? Istisqa, bukan nak buat duit. Nah. Kerajaan perintah ha. Betul? Tak apa. Pergi beli, saya nak beli hamba. Korang tu keluar 40 orang. Dia kata saya ada hamba 40 orang semua. Tengok muka hamba yang bukan dia. Dia tak ada. Kok ada lagi? Tak ada lah. Dia kata habis. Hak ni ada 40 orang. Ada lagi kot dia kata. Ada seorang lagi dah. Hak tu orang dia tak ada. Tapi aku tak jual tu. Dia ni habun masak. Jamu pok ni nak buat apa tak lah. Orang tu lah dia kata. Kurui. Panggil tengok. Tengok muka hamba yang dia lah ni. Lepas tu tanya demand. Dia tak harga jugalah dia kawan tu demand lah. Dia kata kalau hang minta saja aku bagi dah ya. Tuan kedai tu kata, dia ni maksud dia bukan larat buat apa lah, nak jual tak laku. Berapa amat ni 5 dirham lah. Tapi kerana hang demand, betul dia tawak menawak tu dah. Dia demand juga. Beli. Sama-sama beli. Lepas tu Imam Mubarak kata, jom kita balik rumah dia tak. Hari ni hang tuan aku hamba hang. Hoi, awak hang buat silap gitu ya. Kata orang tua ni awak hang buat silap gitu. Hang tu tuan aku hamba. Tak dia tak. Dia tak buat balik. Sambil balik. Lepas tu sambil jalan dia cerita, mari ni aku dengar aku tahu hang ni siapa Ibn Mubarak kata aku tengok hang berdoa, aku nampak awal hitam. Dia kata dalam perjalanan pergi rumah hang ni ada tak masjid? Dia tak ada. Nak lintas 2-3 masjid kecil lah. Di Madinah ada masjid. Dia kata kita singgah sat, tak apa. Ibn Mubarak kata tak apa, boleh.
Sama sampai masjid, dia tahan tunggu, dia ambil semayang lah sunat. Ada sunat tiada masjid lah apa semua. Selepas sembahyang sunat dia doa. Ya Allah, kata dia, rahsiamu dengan aku dah terbuka. Dah terbuka dah. Dia kata aku tak mampu hidup macam ni dah. Kalau baik mati bagi aku, hang matikan aku. Kalau hidup baik bagi aku, hang hidup bagi aku. Maka dia pun tidur menghadap kiblat, pum Tuhan rentak terus meninggal tu. Tutup balik. Kita sahapi meratik Gunung Jerai, weh, nak jalan tahiyat. Tak weh. Betul tak? Ya. Minta. Boleh minta lah jadi wali ni lah. Tapi tu dia lah. No. Nak jalan tahiyat. Nak kebal. Gitu. Nak abang kat orang. Sahapi minta. Depa benda tu depa nak buang lah. Tapi dah Tuhan bagi juga. Sebab tu depa kadang-kadang kasyaf depa ni, depa minta Tuhan tarik balik hijab terus. Tak mau duk tengok lah. Bila duk tengok orang lagu ni dia kan nak kata lah. Enggak senang nak jaga. Bila kita terbuka nyata kita, kita ni. Boleh seronok pula orang tak ada, kita seronok orang kita nampak orang. Kata lepas tu depa tarik balik. Tak ada apa. Hanya semata-mata dia dengan Tuhan. Tu je. Tukar karamah, persalinan karamah Tuhan bagi daripada Tuhan. Kerana bahawasanya Allah itu amat segera menyampaikan kepadanya, kepada kerajaan dan persalinan akan orang yang sentiasa ia orang tu mengerjakan musyahadah akan Rahman. Apa Rahman? Akan Tuhan yang bernama Rahman. Yang penyayang. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu taala, kata dia takmilatun li hadhihi risalah, mana ini ke takmil, mana dia kesempurnaan risalah ni. Wallahu subhanahu wa taala ala wa alam. Tomorrow night. Jadi malam esok lah kita doa. Tak lama lah nak habis. Biar tahun kakak tengah tahun ni jauh. Wallahu alam insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al anfusana anfusan tayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafizah tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika wa takhshaka haqqa khashyatik la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi